Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat muslimin muslimat Allah, insya-Allah kita sama-sama bermohon kepada Allah SWT agar majlis kita pada malam ini berjalan lancar dan juga memperolehi mendapat keberkatan daripada Allah Taala dengan keberkatan yang berganda-ganda insya-Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zakhrina wa anta maulana Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wa ma ba'd. Alhamdulillah ala kulli hal. Sedang rahmat Allah, dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua memperolehi dan termasuk dalam golongan insan-insan yang dipilih setiap masa, setiap ketika berada di bawah naungan dan juga doa-doa para malaikat yang tidak putus-putus, yang tidak jemu-jemu untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada Allah di atas segala hajat yang hamba-hambanya berada di dalam majlis ilmu. Sama ada hajat dalam hati itu dibawa temu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya pada malam ini, kalau di Saudi malam ni dah masuk 2 Zulhijjah. Ada di sana ada anak akak saya ada 2 orang. Ada 3, 2 yang aktif. Yang aktif tu selalu tiap-tiap hari berwasat. Dimaklumkan iaitu dia dah masuk. Dulu kita 5 jam sebenarnya. Jadi bermakna dia hari raya nanti kita baru 9 hari. Gitulah. Dan insya-Allah mudah-mudahan terutamanya kita sama-samalah berdoa kepada saudara-saudara seagama di atas muka bumi yang menjadi duyufur Rahman. Duyufur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka diberi dan dianugerah dengan haji mabrurah. Jadi bila kita berdoa tu bermakna kita sama-sama memohon restu daripada Allah agar dipermudahkan dan tidak ada perkara-perkara yang menyulitkan. Di Mekah sekarang ni dia punya temperature nak masuk dekat 40. Biasalah kalau 45 tu biasa. Alhamdulillah. Naik lebih pada 45, orang lelaki pun kena pakai lecu lah. Cakap pecah bibir. Pakai lecu, pakai lipstick. Kalau 16, 17 tu jangan-jangan jumpalah, kecuali kita pergi musim cuti sekolah. Berasaklah mulut kita kalau duduk Madinah. Masa tu memang sejuk lah. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan bagi mereka yang berada di sana dan kita berada di sini, hari ni hari last untuk kita memotong kuku. Hari ni tak boleh dah. Orang tanya, Ustaz, kalau kita potong kuku, kita masuk korban. Kita potong kuku, mana korban kita? Korban tak lagi. Ibadah korban kita macam mana? Ibadah korban tu tak ada lah. Sunat je potong kuku, dok menaruh menyimpan kuku ni. Sebab tu hari ni hari last kita berada di sini. Esok sampai 9 Zulhijjah, tidak disunatkan memotong kuku. Dan kalau kita potong, Ustaz, ginilah, kalau awak potong macam awak mari sembahyang Jumaat, tapi awak tak sembahyang Qabliyah Ba'diyah. Tu yang nak khabar.
Nah, kita ni saudara, tuan-tuan puan-puan, kalau hak jarang-jarang kita buat setahun sekali ni, nah, rela berjebeng sipang. Nak ya cik tengok ah. Kalau 9 hari puasa tak ada muka dia. Orang tengok ni dia dah jalan ini gorila ke orang dia kata. Contoh kaya cik ni cik lain. Nah, dengan sipang sebab sunat cik dah. Oh, tu ni. No, misal ni jatuh pada bawah ni. Misal ni tudung bibir. Esok hari yang ke-9 tu selok gini minum air. Jangan lekat buih air tarik. Tapi kalau kau beli habat dia tembur gitu ya. Jadi kita dah ambil berat tentang sunat. Ambil berat sebahagian daripadanya. Jadi oleh itu alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan agama peraturan kehidupan di atas dunia ini sebagai orang panggil bukan sekadar pegangan bagi kepercayaan, bukan. Ada orang tanya, awak agama apa? Saya Islam lah. Tapi tak semayang. Memang Islam lah. Tak semayang pun memang Islam. Tapi awak dah tutup aurat. Tak apa, nanti bila kita dekat tua-tua, kita tutup aurat lah. Takkan nak berlari tepi jalan nak pakai jubah, Ustaz. Kena sungguh ke dia. Saya dah temu lagi orang yang pakai jubah. Terutamanya orang lelaki lah. Pakai jubah berlari. Tapi dia agak biasa kita tengok remaja dia pakai jubah main bola. Jangan pelik lah. Kalau kita pergi, kebanyakannya di Tanah Harap, terutamanya kalau kita pergi di Masjid Qisas. Satu masjid tempat dilakukan hukum hudud. Di situ tak luas lah. Kalau orang tahu dia pergi di situ dia tahulah. Di situ ada satu masjid, Masjid Qisas. Dia orang ni main bola pakai jubah sebahagian daripadanya. Bila orang azan dia berhenti, dengan jubah-jubah tu dia pergi sembahyang. Perlu berjeruk. Tu kehebatan dia. Tak ada lagi. Nantilah Ustaz, lepas pada ni saya pakai jubah, saya tak berlari lah. Maksudnya di sinilah agama, ajaran yang dibawa oleh Allah SWT, yang dibawa oleh Nabi SAW ialah untuk diamalkan. Bila kita beramal, itu dinamakan ketaatan atas agama tu. Ketaatan. Sebab agama yang diredai oleh Allah Ta'ala ialah Islam. Kita kena faham konsep agama. Di dalam Al-Quran disebut di antaranya ialah ad-din dan disebut sibrah. Dua perkara. Agama ialah ad-din, satu lagi sibrah. Apa dia ad-din? Ad-din ialah cara hidup yang ditentukan oleh Allah SWT mengikut syariat. Mengikut syariat yang dibawa oleh para nabi. Masing-masing. Nabi dulu macam ni syariat dia. Nabi ni sebagai ni syariat dia. Semua itu adalah agama atau nama ad-din yang dinamakan agama samawi. Agama yang Allah Ta'ala turun kepada manusia untuk menjadikan manusia itu sebagai orang yang benar-benar taat kepada Allah. Seperti mana yang Allah Ta'ala royak kepada kita, jin yang manusia ni ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi cara mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala inilah yang termasuk dalam syariat. Kalau puasa macam mana, ada syarat-syarat wajib, syarat sah. Kalau sembahyang ada syarat wajib dan ada syarat sah. Kalau korban pun begitu juga, haji pun begitu juga. Mana korban? Dia mengikut kaedah binatang. Tanya kita, binatang yang cari telinga yang ditindik oleh pejabat veteriner ataupun panggil pejabat apa? Pejabat haiwan ke pejabat binatang? Yang salah pergi pula temu doktor ni. Doktor ni doktor binatang, celaka sungguh. Doktor haiwan. Doktor haiwan dia tak marah, doktor binatang dia marah. Padahal haiwan binatang tu sama je, pelik dah. Dia tindik ni, boleh buat korban dah, tak ada masalah. Ini dari segi safety, keselamatan yang datang daripada luar negara. Yang dia cok juk, dia cok ni panggil apa? Dia panggil apa dia cok? Dia cok punggung dia panggil apa? Hopsi panah. Gajah kena cok punggung. Hilang dia punya bulu tu, lekat. Ibarat kita kata tattoo ke toto? Tattoo. Dia buat tattoo, cat dia tak situ tak? Itu tak ada masalah. Bahkan kalau sedikit daripada binatang ternak itu konyalah makruh saja. Kecuali jelas baginya. Itu syariat. Yang kedua yang namakan sibrah. Sibrah ni kalau kita kata ialah celupan. Celupan ni bukan celup kain. Bukan celup kain. Kalau kita celup kain tak apa, ni suka corak ni, ini suka corak ni. Tapi sibrah yang dimaksudkan ialah celupan itu garapan, kita tak boleh nak ikut pandai kita. Tengok tu, celupan yang dibuat. Yang ni macam ni warna dia, ni macam ni. Yang mana Allah Ta'ala mengatakan sibratullah. Wa man ahsan
minallahi sibrah wa nahnu lahu abidun. Celupan dan garapan manakah yang terlebih baik daripada garapan dan celupan daripada Allah SWT? Mana peraturan? Itu adil. Itu dia, ya. Yang terlebih baik. Wa nahnu lahu abidun, sekiranya benar-benar kamu mengabdikan diri kepada Allah, maka kena ikut garapan Allah Taala. Garapan Allah Taala, cap Allah Taala ni, kala Allah Taala ni ialah apa yang diperintah oleh Allah Taala. Bukan warna yang kita nak cap ni celupan lain. Cibrah di situ ialah adil. Yang diredai oleh Allah Taala, adil ialah agama. Agama itu adalah kehidupan mengikut syariat. Di samping itu, naklah melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, yang ada pada kita ini mengikut mazhab dan imam masing-masing lah. Jangan baloh-baloh pula. Duk baloh-baloh. Ada orang ditanya ustaz buah pelik. Ditanya bab niat. Ditanya kita bab niat solat. Ustaz macam mana niat solat? Kita kata niat solat ni, selepas usalli itu sunat. Dia pun bila kita sebut usalli sunat, orang Arab tak ada usalli di belakang kita. Saya pun ngaku gini cuba awak ambil mic, awak terang pada jemaah. Temu lari terus. Dia kata orang Arab tak ada usalli. Kenapa kita ada usalli? Ni mari dah usul-usul Wahabi nak mari dah. Ni kita bimbang ni ustaz-ustaz yang nak mengajar ni. Sedangkan dalam kitab ada usalli fardhu, usalli sunatan. Dia mari dak payah usalli, dak payah usalli. Ni berasa dak payah usalli, kita lihat ni ni tahu usalli. Sebab telah terjadi dulu masa tahun 60-an. Dua pondok ni pondok yang berpirang. Tok guru hebat belaka. Tapi anak murid ni dia cari bab niat. Pondok A kata niat ni ditemu niat macam mana niat sembahyang. Orang ni pun kata usalli fardhu. Dia kata usalli tu bukan niat, lafaz niat. Dah kita nak ikut dalam kitab. Dia kata aku nak niat sembahyang. Dia pun kata masa takbiratul ihram tu kita niat selalu saja aku sembahyang maghrib masa Allahu Akbar. Dia kata tu dak niat. Itu berkata-kata. Lepas tu dia pun kata masa takbiratul ihram aku tulis kamu masa kena ada perkara ni kosak taruh. Itu geceh dia kata aku nak stokor. Hobi ni kata ni tos stokor lapau atas muka gebah tu. Tu jadi masalah nak murid. Tok guru nak selesai masalah berkecil dengan stokor mari. Kata kau anak murid nemo tumbuk atas muka anak murid ambo sampai berdarah hidung masuk hospital. Ada kata dah tahu kita dak panggil dah tu kata tumbuk. Dia kata sebab dia nak niat stokor. Kita anak murid kita tahu ya stokor. Nemo ajar gitu. Tok guru pula buka silap. Sudah. Ini bahaya saudara kadang faham. Ditanya kita pun kata sahaja aku itu bukan niat ustaz. Itu berkata-kata sedangkan niat itu tidak berkata-kata, tidak buruk dalam hati. Dah aku nak rayak kamu. Dah kalau ustaz rayak dah panggil niat. Saya pun kata, cuba awak niat. Dah berani tangan nak jawab. Tak berani dia nak rayak. Ni bahaya orang macam ni. Agama ni bukan untuk kita berdebat. Boleh berdebat, pak mazhab, pak imam berdebat. Dia berdebat di situ adalah muzakarah. Atas sifat wa amruhum syura bainahum. Sebab tu kita tak setuju kalau ada ulama menuduh ulama ni tak betul. Macam kita nak kata dia tak betul. Kita bukan kata dia tak betul. Dia yang membida'ahkan orang yang membuat satu perkara yang ada dalam kitab. Kita wirid dia marah. Kita buat maulid pun dia marah selawat. Kita buat tahlilan pun dia marah lepas isyak. Kita berdoa, kita kunut pun dia marah. Jangan marah. Mu nak buat. Mu tak boleh buat, mu duduk diam. Itu bab khilafiyah. Kita buat tarawih lapang dia marah. Kita buat tarawih 22 lagi marah sebab dia nak lapangnya. Buat witir jemaah dia marah, dia nak buat witir seorang-seorang. Macam mana nak memupuk manusia ni untuk mengenal dan juga mencintai rumah Allah Ta'ala? Dia mari amalan-amalan mereka lah ni. Amalan mereka. Kita buat tahlil ni tu imam ada rekah. Tolong tu imam kalau buat tahlil siang tuan rumah. Kambing seekor dia nak buat lebih kurang dalam 3 jam. Tak percaya tanya Cikgu Loh, tak percaya. Itu Cikgu Loh mari dia tukang masuk. Cikgu Haji Loh masuk kambing seekor berapa jam? Ajak aku. Baru duduk tanya dah. Tak apa abang aku beraninya. Daripada muda duduk singgung ngomong. Lebih kurang mu suka ke mu tahu tak berapa seekor suka pula.
Tempat yang duduk depan ni memang ni. Tu Mazuki ke Pedok, kalau awak baru-baru tu jangan duduk depan, tanya. Awak ni baru mari ke? Duduk mana? Duduk sini je. Dah buat apa baru nampak? Contoh, dok lah aku tanya gitu, aib orang dah. Tu dia. Iman tadi afdalu zikri fa'lam innahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la 15 la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Orang dapur tanya, sudah dah kau? Dia kata kita masuk kambing 4 jam setengah. Daripada yang 4 jam setengah tu sebab igat kambing 2 jam. 15 kena dah, kita kena dah. Dan orang mana tuan rumah suruh kita, tapi mari Tok Imam kita duk katalah Tok Imam buat, sebab dia tak tahu tuan rumah tu suruh kita. Dia duduk je. Ila hadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah ya kana amru ya kana nasta'in sallallahu alaihi qul wallahu ahad Allahu samad ya qul a'udzu birabbil falaq abih ya Allahu la ilaha illa afdalu zikri fa innahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku cari bunyi keteng-keteng baru 10 kali keteng sudah. Kita tak nak kata sudah makan, tuan rumah mari terkedu hati ustaz. Apa ustaz dak buat dah? Tok Imam mari dia duduk lalu. Dia duduklah kalau dia kata sila ustaz. Masa kita belajar, sebahagian daripadanya, tok guru dia pegang tasbih. Batu orang duduk beradak tok guru. Dia pegang tasbih, mana contoh tasbih. Kita duduk, dia ambil tasbih, kelapung dia lepas. Dia lepas tu dia suruh membaca doa. Sudah. Lepas tu ramai anak murid, bila tok guru afdalul zikri, masa dekat je, la ilaha illallah. Habis tu anak murid lagi, walau tepuk perut nak pergi begok. Takut kena baca doa. Jahat. Padahal guru tu nak tarbiah cara baik. Itu agama. Kita jangan merendahkan orang. Kita jangan merendahkan orang. Sebab apa? Yang digarapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah benda yang baik dan benda yang mudah bagi kita, dan bukan benda untuk kita meremeh-remeh dan merendah-rendahkan orang lain. Sebab tu kita kena sentiasa minta doa dengan Allah Taala supaya hati kita ni senang menerima benda-benda yang baik. Baru tak banyak kena. Satu majlis saya kenal orang ni, tapi bukan sini, negeri lain. Soalan yang sama ditanya. Dia ingat aku dah kenal dia. Walaupun kita penceramah jepuk-jepuk, bukan lepeng-lepeng, jepuk-jepuk. Dia duduk sebelah kanan, saya pergi, dia tanya Ustaz Lang. Baik, Ustaz, apa dia Tok Madinah mula-mula tu? Kita pun ceritalah tentang kitab Tok Madinah, kita faham belaka maknanya Tok Madinah. Kemudian saya pergi pula beberapa bulan, dia duduk lagi gigi. Dia tanya pula. Dia tanya kau naik. Dia kata, Ustaz, kalau Tok Madinah tak ada dalam solat, ada kesah sembahyang dia. Dia mai Tok Madinah. Aku kenal dia sebab dia pakai serban 3 bulan hot tula. Macam cikgu lah dah. Sekali serban warna belang, sekali serban warna macam rimah bintang. Payah Mazuki memang kenal janggut tu. Gitu je. Kenal janggut contoh. Saya pun tanya. Saya rasa 2 bulan lepas antara dia tanya dah saya pak ni, dia duduk. Lepas dia duduk gigi pagi ni. Jadi apa benda tujuannya mukabum nak tanya tu, kita royak dah Tok Madinah tu salah satu daripada rukun. Dia nak bezanya, dia nak kata dia nak royaknya rukun qalbi tu. Kalau rukun qalbi tu, rukun hati tu tertik, benda semua rukun dan tak nampak tu. Dia nak tahu waktu pada kita royak belakang dah. Lepas tu dia tanya mana sepadang Tok Madinah hak mula-mula. Kita royak dah terik gini. Dia pun tanya kali kedua, kita nampak dah orang tu. Nampak bahaya. Memang bahaya. Kerana itu kita sentiasa minta amalan kita daripada Allah SWT. Minta. Yang pertama kita minta supaya Allah Taala genapkan perbuatan kita, cukup perbuatan kita dengan perbuatan yang baik-baik walaupun sedikit. Itu dia. Kalau kita nak minta kaya, jangan minta kaya, minta cukup. Alhamdulillah. Kalau minta kaya mungkin tak cukup. Sebab ramai ada orang minta kaya, orang yang diberi Allah Taala dengan keadaan mecak Allah Taala bagi kepada orang kaya macam ke Firaun, dengan kekuatannya, dengan kayanya, dengan pakat darajat nama masuk, tapi mati dan kupur. Begitu juga iaitu Qarun. Kita minta cukup, alhamdulillah. Bila minta cukup itu ada qanaah bagi kita. Ada zuhud bagi kita, dan ada kesabaran dan ada kesyukuran bagi kita. Mana kita tahu walaupun sedikit benda yang perlu saja yang kita buat.
benda yang perlu. Kerana itu para ulama diberitahu kepada kita tentang sesuatu perkara untuk mendapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Yang pertama, hak kita sama manusia, hak kita terhadap makhluk dan hak kita dengan Allah Ta'ala. Semua hak kita sama manusia balik pada Allah Ta'ala dengan jarang. Kalau kita kerja, kita dapat RM3 sebulan. Dia kata, nak tengok harta yang barakah. RM3 sebulan, orang ni tidak pernah berhutang dengan orang. Dan tidak pernah meminta. Sekadar kemampuan bagi dia RM1, bila sebulan tu contoh RM1, dia bagi kepada anak isteri dia. RM1 tu dia bagi kepada isteri dia untuk menguruskan hal keluarga dia. Apa? Yang kedua, dia bagi kepada RM1 lagi ialah untuk makhluk lain. Contoh kalau dia ada kebun, dia beli baja. Tu, nampak? Sebab dia niat dengan Allah Ta'ala, kalaulah pendapatan dan hasil aku bertambah, insya-Allah aku dapat keluar zakat, dan aku dapat derma, aku tolong orang dan sebagainya. Nah, yang ketiga baru untuk dia untuk melaksanakan kerja-kerja sama manusia, nak derma, nak tu, nak ni dalam RM1 tu. Seperti mana yang kita dengar cerita, selalu kita dengar cerita, Allah Ta'ala beri ganjaran kepada kita ni, ada kalanya kita tak nampak. Kesihatan tubuh badan kita tak nampak. Masa sihat, manusia tak pernah bersyukur dengan Allah. Tapi bila sakit, dia tahu dia mengeluh. Dia tahu dia mengeluh. Oi, sakit. Sakit, duk royak sakit. Allah Ta'ala beri sakit tu, yang pertama nak tengok musabah ke tidak. Kalau musabah, Allah Ta'ala akad dosa kamu. Tadi orang sakit. Yang kedua, dia nak suruh tahu nikmat sihat. Oh, gini sihat, tak boleh nak mari surga. Tak boleh nak mari surga. Sebab apa? Sakit. Sebab tu untung orang yang melazimkan kebajikan semata-mata untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala pekerjaan yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat, bila Allah Ta'ala suruh, dia dengar dalam Quran berhubung dengan ayat ayat Quran. Kalau berjihad pun Allah Ta'ala kata wallazina jahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang wajahidu, orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata aku tunjuk bagi mereka itu, yang pertama aku beri hidayah, yang kedua subulana, jalan yang baik bagi mereka. Dia beri petunjuk bagi kita. Sebab tu pada sahabat dia nak semua benda-benda macam ni. Kita tak. Nah, ada orang dia tak pergi kat kuliah sebab dia ada siap malang, ada tong berjalan. Nah, kita tak ada tong berjalan, aja cik tok luar tu. Baru ni bulan lepas acik kata tong ada, tubi-tubi tak ada dengan tong-tong. Aku pun heran. Sebaik acik dak tanya, dak khabar, ustaz nampak dak orang tu ambil? Sudah. Jalan dak tarang dak tong, jalan. Dak beri dak apa. Kalau kerana tong jalan kita dak mari malu kat orang, tak payah. Sekadar termampu bagi kita. Kalau kita beri RM1, ni dah masuk 1 Zulhijjah, Allah Ta'ala beri RM1 hak biasa 10. Allah Ta'ala ganding dengan 70, hampir jadi kepada 70,000 atau 7,000 ganjaran 1 hingga 9. Nak derma tak ada pitih, mari sembahyang jemaah, setiap lakah dapat 7,000 atau 70,000. Nak ngaji tak pandai, takkan zikir tak pandai. Jangan tinggal 1 hingga 9 ni. Sama ada mu nak puasa ke, mu nak buat apa ke. Sebab tu orang Arab dia ambil 1 hingga 9 ni dipanggil hari putih. Kita hari putih iaitu 13, 14, 15 berpuasa. Dia dak dipanggil hari putih. Hari yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan yang berganda-ganda. Orang Arab. Kita dak, kita hari hitam semua. Hari-hari hari hitam, minum air kopi. Jadi kita nak benda-benda macam ni. Sebab tu kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta Allah Ta'ala masukkan dalam kepada diri kita ni keikhlasan, seperti mana yang dinyatakan oleh Ibn Abdullah, yang sentiasa berdoa disebut, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak minta pada kamu ni ialah keampunanmu. Yang pertama, hindarkanlah aku daripada kemaksiatan, dan telah aku bertaubat kepada kamu, terimakanlah. Itu dia. Aku buat maksiat ni,
Aku bertaubat, biarmu terima ya Allah. Nah, ada orang tanya, macam mana Ustaz kita nak tahu Allah Ta'ala terima taubat kita? Berat kat Allah tu soalan tu. Kalau ditanya Allah Ta'ala terima tak taubat, kita boleh kata tak, memang Allah Ta'ala terima kerana Allah Ta'ala suka. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu suka kepada orang-orang yang melakukan taubat dan membersihkan diri dia. Al-mutatahhirin, bersih diri dia dengan bertaubat. Dia kata macam mana kita nak tahu Allah Ta'ala terima taubat kita? Kita kena balik kepada Imam Ghazali dan juga para ulama tasawuf kata, taubat ni yang pertama, kalau kita buat dosa wajib kita bertaubat. Bagaimana kita nak tahu Tuhan tak terima? Itu kerja Allah. Tapi kita yakin, kita kena pegang yang Allah Ta'ala menyatakan, sesungguhnya aku ini berada di sisi sakian habaku. Nampak? Kalau merasa Allah Ta'ala terima, terima. Mengikut syarat dan rukun. Kalau nasihat. Kalau merasa Tuhan terima tak? Tu, duduk situ mu. Berada di sisi sakian hamba-hambaku. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha penerima dan pengampun. Dan menerima segala taubat-taubat. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha pengampun lagi maha mengasihi. Yang kedua, kita rasa hak yang berat-berat kita buat dulu, kita tak buat. Hak dak semayang jadi semayang. Kalau kita rasa benda bersalah, kita duduk ketek hak orang dulu, kita rasa macam mana, bisik dengan ustaz dulu saya rajin ambil gini-gini, orang tu mati dah ke mana, kena pergi cari waris dia, kita bertaubat dengan Allah, bayar. Jadi susah juga kita nak jawab ni tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah, dia bisnes ni, ayah dia bisnes, kemudian turun kepada dia. Bila ayah dia ni bisnes, dulu ada berhutang lah, dia tak tahu ayah dia berhutang. 2 orang kis macam ni. Seorang tu suami dia berhutang. Dia terjumpa buku hutang setelah sekian lama bersih rumah. Bahaya. Kan? Nabi kata orang berhutang kena letak dalam buku, beritahu kepada ahlinya. Jangan buat senyap-senyap. Bagi tu juga perempuan-perempuan kalau berhutang, bagi tahu kepada suaminya, walaupun dia main hutang kutu Tupperware. Kutu. Kamu tahu kutu? Bukan kutu. Kena bagi tahu kepada suami dia atau anaknya. Tiba-tiba dia terjumpa buku tu ada satu guni jalur beras yang tidak dibayar. Berapa ya dulu seguni jalur? Siapa yang sekarang ni berumur 98 tahun kat tangan? Cuba kat tangan. Cikgu, umur berapa? Tok Imam umur berapa sekarang? 98. Masa tu beras guni jalur berapa ya tu? Mana ada ustaz dak logik akal. Nah, dia tulislah situ ringgit-ringgit je. Dia pun tanya, bagaimana ustaz nak bayar? Wajib kena bayar, cari waris dia. Cari waris, okey, kita akan cari waris. Sekarang ni senang. Ada Telegram, ada TikTok, cari hutang melalui TikTok kan? Boleh cara WhatsApp, cara apa benda? Twitter, ada Twitter tak? Tweet, tak ada. Aku tak ada kau pandai sebut. Macam-macam. Lepas tu dia tanya, kalau dulu RM25 je seguni jalur. RM25. Seguni jalur berapa kati masa tu? Berapa pikul? Kan tak tahu umur 98 tahun masa tu duk pikul beras. Contoh. Adakah kita nak bayar RM25 dengan nilai yang sekarang masa tu tahun sebelum sampai 2000 lebih? 2000 berapa dia tanya masa tu? Nak bayar RM25 je? Nak buat mana? Bayar masa dia hutang dulu lah. Sebab dia hutang dulu. Nak wih lebih tamu lah. Bukan benda tu hidup. Kan jadi bunga pula lah. Soalnya nak cari tu macam mana nak bayar. Akhirnya carilah dia. Cari punya cari, dah ketemu. Dah tak ketemu nak buat mana? Balik kepada ijtihad. Tak apa, ya Allah. Aku hadiahkan, aku dermakan kepada si pewaris bagi ni orang yang gini-gini nak ampunkanlah. Nak buat mana? Nak buat mana macam tu?
Soalan bila kita duduk depan ni banyak bang orang tanya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Masa zaman mak saya dulu, tok saya dulu, masa tahun 50-an, 50-an, 40-an, ayah saya tu Tok Bilal arwah contoh, tapi mak saya tu dok gajing tutup aurat macam jibat tadi, dia tok kain nampak jembu je. Dulu memang gitu. Bini Tok Bilal pakai kain lepas, jembu rambut, bonjok rambut dah. Bini Tok Imam pun pakai selekor gini je, set selepik, kemudian pakai kebaya. Bini Tok Imam pakai kebaya, bini Tok Bilal pakai kebarung. Tahu kebarung? Tahu? Oh, komang. Kebarung ni pakaian kebaya dengan baju kurung, dipanggil kebarung. Nak mana Ustaz? Mu minta doa dengan Allah atas dasar anak soleh. Nah, bukan masa tu dak siapa seru, bukan masa zaman fitrah. Nah, biasa bini Tok Imam dulu pakai gini, kita tahu dah. Sebab kita dalam golongan tu, golongan yang duduk bergaul semua. Bini Tok Bilal, bini Tok Imam, bini Tok Siok, bini Tok Najib, bini Tok Khatib, bini Tok Muding, macam-macam. Bini Tok Nyadak aku dak heran. Sebab Tok Nyadak diri pun calak kepala lutut. Aku dak heran lah kalau bini Tok Nyadak pakai gitu. Sebab Tok Nyadak diri dah. Dikilah kain, dia panggil mana cawak kotel, naik atas. Yang bunyinya, bunyi apa? Bunyi tuki. Ketong-ketang, ketong-ketang. 2 jam, 3 jam lagi saya pun pergi dah kat dia. Pergi buat benda tu. 3 jam, 4 jam, pergi makan, keruk nisan. Lepas 4 jam bunyi keteng-keteng balik sekolah, kita tahu dah balik sekolah bunyi dalam lepas asar lagi, dia kacang nisan ni, kita pergi boleh makan keruk. Dah, bunyi. Jadi dia minta doa dengan Allah Ta'ala supaya maksiat yang kita buat ni dihapuskan oleh Allah Ta'ala dengan syarat kita bertaubat. Yang memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala saja yang mampu menghapuskan dosa-dosa kita. Yang bersungguh ialah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta ampun. Banyak mana kita minta ampun dengan Allah tapi kita tak buat benda yang kita salah dulu. Contoh kita minta ampun, ya Allah, aku dulu tinggal semayang. Kita kodok tak? Itu dia. Ya Allah, aku tertinggal zakat. Baru ni pun saya pun pelik kebetulan mari tazkirah apa ni. Tahun lepas dah ingat nak bayar zakat. Cik tanya, nak buat ni, nak bayar zakat tahun lepas aja. Budak muda masa dia wujud kak, dia mari tanya cik. Ni cik, saya ni tahun lepas, tahun 2021 dak bayar zakat ni, nak buat ni. Nak bayar tahun ni kodok. Oh ya, kodok. Berapa? Seorang. Seorang RM3.50. Kena bayar 10 riyal. Dah leh. Kalau dah terlupa, bayar jatuh kepada remoi lah. Nak buat ni dah, bukan kerja. Sebab tidak sengaja. Bila tak sengaja tak ada masalah lah. Sebab jahil. Sebab tu dalam fiqh ni dia ada 2, termasuk dalam kategori manusia yang uzur. Yang diuzurkan bagi manusia dalam fiqh ni ada 2 je saya. Yang pertama terlupa, yang kedua jahil. Jahil ni sebelum mu tahu dan ni tahu tak jahil dah lah. Nampak? Kalau mu jahil tak apalah, tapi jangan duduk dalam keadaan jahil lah. Bahaya. Kata Muhammad Ibn Sa'id Al-Marwazi rahimahullah ta'ala menyatakan, iaitu pengakhiran segala sesuatu yang berhujung dengan 2 perkara. 2 perkara je pengakhiran amalan. Perbuatan yang datang daripada Allah Ta'ala yang merupakan wujud kemurahan kasihnya kepadamu. Perbuatan yang Allah Ta'ala suruh tu ada hikmah, yang mana ada kemurahan kasih sayang daripada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kepada hamba-hambanya, dengan syarat kita kena buat segala tarik yang Allah Ta'ala perintahkan. Itu dia. Kita tengok kita semayang, kita tengok kita ngaji. Betul tak? Kita kebanyakan kita ngaji ni kita tekan kepada hukum tajwid. Betul, saya tak larang. Memang saya ngajar pasal tekan hukum tajwid. Sebab apa kita tekan hukum tajwid? Dengan sifatnya, dengan makhrajnya. Sifat tu hurufnya, dengan beza dengung, 5 jenis beza dengung. Wajib al-ghunnah macam mana, ma'al ghunnah huruf naqis macam mana, ikhfa hakiki macam mana, iqlab macam mana, idgham islaini sore macam mana. 5 dengung tingkat untuk beza dengung. Memang kita praktik. Sebab kita nak baca dalam Quran ni, kalau dengung tak betul pun tak ada masalah. Tapi kalau makhraj tak betul, habis. Kalau sifat huruf tak betul, sebutan huruf tak betul, hukum panjang pendek tak betul. Tapi yang kita heran ni, berapa kali dah khatam Quran? Banyak kali dah.
Dalam ayat 6232 ayat ada mengatakan 6 ayat tu, banyak mana yang kita praktikkan? Kalau orang yang betul-betul memahami, Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah, pengakhiran daripada amalnya yang merupakan hidayah daripada Allah Ta'ala, comel. Nah, kita tengok orang yang suka belajar Quran, antaranya orang dewasa ni ialah muslimat. Orang lelaki memang payah sikit nak belajar, dia banyak kerja. Ya, banyak kerja. Ustaz kata insya-Allah lepas Isya ni siapa-siapa nak tasmik Quran untuk satu muka surat boleh, insya-Allah. Payah. Yang perempuan insya-Allah lepas Asar atau lepas Zuhur kita buat 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Kita nak ambil 5 orang sekali mari. Lepas Zuhur, lepas Asar 5 orang. Jadi 2 kali dapat iaitu berapa? 20 orang. Gilir orang yang lain-lain. Hak pandai-pandai dah. Alhamdulillah. Tapi apa yang kita baca kita tak praktik dalam Quran, itu jadi masalah. Quran ini bukan sekadar bahan bacaan, baca pun dapat pahala. Satu huruf alif lam mim dia ada 3 huruf, bukan ayat. Satu huruf 10, 3 huruf 30. Nabi kata aku tak kata ia satu ayat tapi ni satu huruf diberikan ganjaran. Kalau bulan ni 1 bulan 2 3 Zulhijjah ni Allah Taala ganda besar. Kita nak ganjaran tapi kita tak nak apa yang tersurat dalam Quran. Sebab tu dia kata kesempurnaan bagi ibadah terutamanya solat ialah aula orang yang memahami bahasa Arab. Ini dalam kitab fiqh solat. Kalau kamu tidak memahami tentang bahasa Arab, kamu jangan gundah gulana, jangan risau, wala tahanu wala tahzanu, jangan sedih, jangan duka cita, maka hadirkan makna yang kamu baca. Seandainya makna juga tidak datang, hadirkan apa yang kamu baca dalam sembahyang sekurang-kurangnya. Seelok-eloknya hadir maknalah. Tadabburkan makna di dalam dan di luar sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makna. Alif lam mim. Mana dia Allah Ta'ala saja yang mengetahui tentang maksud dan tujuan. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat kitab daripada kami bil hakim, sebagai iaitu orang panggil yang hikmah. Hudan wa rahmatan lil muhsinin, menjadi petunjuk kepada orang yang nak buat baik. Nampak? Tapi kalau tu imam baca gitu dak rokok kita. Imam baca gitu memang payah rokok, dah baca panjang pula. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berhenti sebab dia nak mari mana dalam sudah. Tu bila apa tengok tu imam. Biasa ke? Dia automatik dia mari dalam tu. Dah tak mari juga jangan sedih kan. Sekurang-kurangnya aku setengah baca Fatihah ni. Ni tengah baca Fatihah Maya Isa. Kepala otak ingat Kedah. Steamboat. Contoh dia tak Kedah steamboat ingat. Sebut juga steamboat. InsyaAllah semoga dimurahkan rezeki. Dia cara dia, kita cara kita. Itu dia. Mu suka madu, suka. Aku enggak mau, pun jangan paksa. Balik esok lepas subuh nyanyi. Aku suka madu. Nyanyi. Bini kita kata, aku enggak mau. Dia punya pasal. Jangan balah dah mu suka. Ingat lagi lagu tu? Dah ingat? Nanti aku WhatsApp. Contoh. Payah sangat. Kata dia, ni perbuatan yang wujud kemurahan Allah SWT. Syarat kita faham. Jangan kata apa yang kita buat itu, yang Allah Ta'ala suruh tu sia-sia, tak ada. Seperti mana orang tanya kita? Pernah orang tanya, kalau kita laksana Quran dan hadis atas muka bumi ni, tak ada orang jahat ke? Bermakna mu ni jahat Kita pun jawab, selagi mana ada iblis,
Orang kampung panggil hablih. Hablih hanya dengar. Orang tua-tua dia panggil hablih, bahasa hablih. Iblis. Betul. Hablih. Orang tua tahu dia 98 tahun umur dia. Selagi mana iblis ada, syaitan ada, selagi tu. Sebab syaitan ni royak dah. Dia royak kepada Allah, dia minta dengan Allah Ta'ala. Dia minta mana? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kita sebut, aku berlindung daripada Allah Ta'ala, daripada syaitan yang terkutuk, yang direjam. Dia minta dengan Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, aku nak minta denganmu ni ya Allah, wahai Tuhanku, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, berikanlah kepada aku satu tempoh yang panjang sehingga hari bangkit. Syaitan makna sampai nak hari kiamat dia mari. Sebab tu yang kita bimbang, sebelum turun Dajjal mengamuk selama berapa puluh hari atas dunia ni, kita dengar azan tak masuk dalam dada. Esok dia mari, mudah usah azan lah. Nabi kata orang yang selamat satu golongan, orang itu orang mana? Fastaqimah. Orang yang taat kepada Allah Ta'ala atas agama je. Mereka ini tidak akan termakan dengan air sirat, tidak termakan dengan roti, tidak termakan dengan Burger King, tidak termakan dengan berbagai-bagai jenis ada dunia ni, kerana dia tahu janji-janji Dajjal, iaitu kalau mu nak moga ni mu kena ngaku aku Tuhan. Dan kita kena dah Tuhan lah ni kan. Yang kita bimbang kat tu lah. Oh tanya, ya Rasulullah, macam mana makanan orang ketiga tu? Makanan dia senang je. Atas dunia ni ada dah makanan ahli sufi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah. Selagi dia ucap selama tu satu hari satu malam, dia tak akan makan dan tak akan lapar. Dajjal mari, hei yaci, mudak telia kau ni, air sirat susu tengah dahaga. Masa tu air setitik tak ada, gandum sebiji tak ada. Allah Ta'ala bagi kepada Dajjal pada ketika tu barang nak, barang boleh, barang pitok, barang jadi. Hak bulat datang golek, hak pipih datang melayah, hak panjang datang melucu. Contoh, bukan tu pomo. Nampak ya cik? Cik dengar tau. Senggih telinga. Alhamdulillah dengar. Gatal telinga. Ada kok jenis pekok baduk. Cakap kuat dah dengar. Bila kata yang bulat datang golek, oh dia suka. Allah Ta'ala bagi hebatnya sihir Dajjal pada kita tu. Lain ni kalau kita tak kenal jarum syaitan dan Dajjal tu dia. Dia minta qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Allah Ta'ala raya, ya iblis, mu termasuk dalam golongan orang-orang yang diberi tempoh. Tadi qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku akan datang kepada anak Adam mengitik bagi mereka itu di atas jalan yang lurus. Hak mana nak buat lurus, maka dia bengkok-bengkokkan, dia marduk-mardukkan, dia ad-dolahkan. Ni dia. Summa la'atiyannahum min baini aydihim, aku datang daripada depan, belakang, kiri dan kanan. Kenapa? Nak membekokkan iman manusia. Selagi mana ada iblis, selagi itulah. Sebab tu dia kata, kalau kita melaksanakan Quran, ada hadis, ada rajah, ada. Zaman Nabi ada orang munafik. Nabi berada di hadapan tu, ada golongan munafik. Wafat je Nabi, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah pertama, ada selalu yang murtad kerana tak sahih bayar zakat. Apa heran kalau zaman learning Islam? Naam. Kenapa enggak pergi surau? Enggak ada masa apa. Kapan ada masa? Bila mati, insya-Allah kami pun pergi ke surau. Bila mati mari ya surau pikul. Kita tanya, kapan kamu pergi? Nanti di kapan-kapan kan, insya-Allah. Kita tanya bila mu nak pergi surau? Dia kata nanti di kapan-kapan kan, nanti dibungkus-bungkus, insya-Allah. Baru kami bersama dengan kamu semua.
Nah, tapi kita ni jenis baik, betul tak? Cik dah. Jenis baik, marilah kat semayang, tak semayang pun wajib mengurus jenazah. Dok semayang. Nah, ada hak mati kan ni sadada. Sadada pula. Salah. Sadada tak sebut H. Contoh, ada yang mati kerana demam darah. Nah, mari sini ayo Cik nak kata ke? Banyak pokoknya. Nyo dah jatuh lagi, dia jatuh dah. Nampak jatuh. Qalu inna lillahi wa inna raji'un. Api Omega pun kata, Assalamualaikum dah lagu. Nak dimaklumkan bahawa Marzuki telah kembali ke rahmatullah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Ta'ala mengampuni. Apa tanya? Pasal apa lah ni mati? Dia tadi motif ke apa? Bunyi perah-perah kat rumah dia. Sudah-sudah ingat ke hanya jatuh. Kita tengok Marzuki jatuh. Nampak hanya muda tengah gari. Mari semayang Tok Imam. Apa yang diharapkan atas mayat ini nak kata? Jahat. Tak. Doa orang mukmin ni kita tak tahu. Nah, semua bila mati apa yang diharapkan ke atas mayat ini? Tak ada seorang kata. Yang belakang kata belum tentu bos. Ada tak yang belakang mana jawab? Yang pion merah ni kata sebab dia yang tengok. Tok Imam kata 3 kali, apa yang diharapkan ke atas mayat ini belum tentu bos. Kita kena minta dengan Allah kejahatan dia dengan Allah. Doa. Sebab tu bila orang buat jahat, kita jangan marah orang, marah perangai dia. Anak dok semayang, suami suka begadang. Ibu tahu apa itu begadang? Tahu begadang? Jalan malam. Kan ada lagunya, begadang jangan bergadang, bergadang bisa aja. Contoh dah diperhabis kat live Facebook ni buat video. Dah kalau Ustaz, kalau suaminya selalunya begadang-begadang aja setiap malam, gimana ubatnya? Senang aja Bu, kalau bisa begadang hari-hari begadang, lantas bila pulangnya digodang aja. Payah basuh kecil lah. Oh Allah lah. Mana muka seni. Sebab tu Islam ni kita tengok. Sebab tu selagi mana habis dah bulan puasa, ayu cik kata tak ada setan dah. Nah, malam pertama fu, malam kedua fu, malam ketiga po, malam keempat RM5, RM5. Malam keenam orang tula. Setan tak ada dah sebab dalam jiwa dia. Bila mati dia ada orang jahat. Setan nak bawa kita masuk neraka je. Sebab tu Allah Ta'ala kata innahu lakum aduwwum mubin. Jenis setan ni hak jenis nyata bagi kamu ialah nak eret kamu masuk neraka je. Ingat satu. Yang kedua kata Muhammad bin Sa'id Al-Marwazi, perbuatan yang datang daripada diri kamu untuk Allah, yang diminta diri kamu dalam menerima perbuatan Allah adalah yang pertama redha dan ikhlas. Itu dia. Bila mari satu perkara redha, ya, dengan kematian. Orang yang redha ni saudara, dia mendapat wa ulaika humul muhtadun. Allah Ta'ala datang musibah. Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia. Apabila mereka itu ditipu musibah, kalau kita kata musibah, ujian daripada Allah Ta'ala, bahawasanya berkatalah akan orang yang ditipu musibah itu daripada Allah Ta'ala, sesungguhnya daripada Allah dan kepada Allah Ta'ala, datang daripada Allah, kepada Allah dikembalikan. Nah, bila dikata macam tu, direda. Orang reda Allah Ta'ala balas, dan Allah Ta'ala royak kepada kita. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Dan mereka inilah golongan-golongan yang mendapat selawat salam rahmat daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka inilah golongan yang memperoleh hidayah daripada Allah Ta'ala. Kita nak hidayah Allah. Orang yang tak terima hidayah Allah, tak ada petunjuk. Petunjuk ada dah.
Lah ni nak jalan seluruh dunia senang tapi kena molek tertipu. Kita guna Waze atau Wazik, you know what's mean a Wazik? Kita pun pasang, mula pasang, dia cakap Melayu, sila menuju ke barat daya. Aku dah tahu barat daya tak mana. Tak apalah, kita tengok nak mana dia. Tu dia. Dia pun koyak. 150 meter, 100 meter belok kanan. Ada 2 simpang. Kita dah tahu. Kita ingatkan simpang ni dah. Padahal duduk sini dah belok pun. Berok masuk. Sesak dah tahu baru ada way tau. Bila sesak dia kata apa? Sila buat pusingan you. Celaka pandai dia. Ada mocik tu kata, Ustaz, siapa kecek ni? Kata orang. Dah duduk mana? Kata atas langit. Oh, dia kata hebat lah ni. Orang kecek. Dia duduk mana Ustaz? Tak tahu, dia duduk atas langit ni, dekat Krakow, rata dengan Apollo. Dah jadi tahu belakang tu kita sesak tak sesak. Barat daya kita tak tahu barat daya tak kena. Dia suruh buat pusing dengan you. Di depan ada simpang, sila buat pusing dengan you. Salah. Dia buat mula. Dia mula dengan perjalanan baru balik. Ini bukan kata bijak. Allah Ta'ala bagi ilmu ni saudara. Makin lama makin canggih, sedangkan ilmu itu telah tersedia ada di sisi Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala itu bersifat ilmu. Sebab tu siapa yang nak cari ilmu, masuk majlis ingat Allah. Ilmu dalam majlis ingat Allah adalah ilmu Allah. Nampak? Kalau kita temu majlis nak ilmu selain daripada ingat Allah, pergilah mana-mana. Orang sanggup pergi petapa. Dia tanya saya, Ustaz, apa hukum kita pergi menuntut ilmu, kita nak tapa 40 hari 40 malam kerana kita nak ambil mah pitih orang dah keluar zakat. Oh, celaka sungguh. Apa hukum? Saya kata tak boleh lah curi. Dah sebab dia dah keluar zakat. Bukan kerjamu, bukan kerajaan. Kita apa yo cik 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam, berapa hari dia tinggal jemaah? Kerana nak ilmu, nak pergi ambil pitih orang dah keluar zakat. Abang tahu tak dia makan apa? Dia makan apa? 7 butir sehari makan bertih. 7 kali 4, 280 butir dia bawa bertih. Sehari makan 7 butir dengan air mineral. Kenyang ke makan 7 butir? Ayah cik nak makan 7 butir-butir. Bukan bertih besar tiang ni. Bertih. Mau tahu bertih? 7 butir sekali makan. Tapi dah kerana nak ilmu, marilah. Dia kata jadi Ustaz. Hari tu sekali dia kata, dia suruh pergi kat patah, iaitu sebelum waktu subuh. Mau pergi, mau masuk simpang kiri, dia waste. Simpang kiri lebih kurang 30 meter belok kiri. Simpang kiri 30 meter belok kiri. Selepas apa belok kiri, belok kanan 10 meter. Selepas belok kanan 10 meter, pergi lurus 10 meter, belok kiri. Terbegok dia. Pergi dia kata ada bawah pengunyah. Terlewat sedikit tak ada. Dia pergi, ada sungguh pengunyah tu. Tapi tak tahu rimai apa ada bawah. Takut kebetulan iblis buat kadang ni kan pada. Naknya kaya ya Allah ya Tuhanku. Baik membuat macam Robin Hood. Wari kuda pakai atas Robin Hood, tincok pergi apa umrah keluar zakat, ambil pitih pergi wari surah. Aici nak berapa puluh beg berah lah ni? Nak 300. Ni Aici 300 kita beri hasil daripada saya pergi ropok kerana orang tak bayar zakat. Allah Ta'ala beri panduan. Sebab tu dia kata benda yang datang daripada Allah Ta'ala, perbuatan adalah penuh keikhlasan, baru tenang. Kalau mari semayang duk ikhlas, mulalah. Mana baca panjang lah. Susah kita ni baca panjang pun marah. Baca pendek pun marah. Mari semayang maghrib, tengok tu imam. Kau tahu tak? Imam ni memang favoritnya kuliah Allah. Dia komplain, kuliah kalau Allah. Lalah, mu tahu tak malam ni siapa tugas SKJ? Untuk imam kuliah. Siapa dia? Mu kan? Isyak orang sama. Untuk imam kuliah wadduha. Isyak wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Apa qala? Untuk imam yang baca gitu lagi.
Dia boleh tahu imam ni baca pendek, suruh dia main. Suruh dia naik nak tengok. Kalau tak biasa jadi imam ni saudara peluh. Sungguh. Kawan saya Tok Noja. Masa dulu ada Tok Noja kan. Tok Imam pertama sakit, 2 ketiga tak ada, Tok Bilal sakit. Tok Imam yang ganti last minute, Tok Bilal nak ganti baca khutbah khatib. Sakit. Naik Tok Bilal spare, jadi Bilal. Tok Noja jadi imam. Masa dia baca khutbah dia pakai spare hitam. Gelap spare. Saya duduk sah 2 ke sah 3. Sudah saya tanya dia, "Zi, mana yang pakai spare hitam?" "Mu tahu nak apa, aku ketua basah berjeruk," kata. Tok Noja. Tak kala kita Tok Muding, ketua terus guting kek. Tok Muding ketua guting. Tok Noja dia kata basah. Basah. Dia pakai spek. Pakai spek dah tahu nak cerita dah. Aku dak kelabun jamu dia tu. Nah, tebal muka nak kabur. Patutlah kan dia mau baca lacor nampak dekat khutbah kedua. Aku ingat hok depan tu pekok belaka. Toh. Baru lacor dia mari. Mula-mula tu tengok cikgu Allah. Sudah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna. Kek tu. Pegang khutbah tak nampak khutbah. Bukan kena angin. Sudah. Nah, jangan tebing, jangan cakap besar. Ente iman ku ni aku Allah apa terang nak naik baca lam yakunil ladzi. Balik belah dah. Tak usah kau beling lah. Bila kita ikhlas, kita terima seadanya. Macam kita suami isteri, terimalah suami kita seadanya. Betul tak? Kalau dulu gigi penuh lah ni, memanglah tak ada gigi. Tengok Haji Mazuki tu mana ada gigi dok. Terima seadanya kita dengan isteri pun, terima seadanya dengan anak natu cucu cicit pun, terima seadanya. Terima seadanya jiran tetangga yang kita ada. Redha dengan nasihat menasihati, bagus-bagus. Segala ketentuannya atas diri kita. Yang diharapkan dari perbuatan kita adalah tulus ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah. Syaratnya apa? Syaratnya betul dengan Allah Ta'ala perintah, maka hadirlah kebahagiaan dalam hidup ini di dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita nak tadi, kalau kita mati pun habis. Dan tadi sahabat saya mati. Cikgu kenal tak? Cikgu Mustafa Ismail. Dang cikgu. Masa cikgu duduk PPD dang. Cikgu Mustafa. Dia ni cikgu lah tak kenal. Cikgu Mustafa Ismail. Dia duduk kat Baru Gigi ke Masjid. Cikgu Pa Mustafa Ismail meninggal. Dia kecil mani. Kita buat program nak pergi ziarah hari Abu kemarin, tapi disebabkan biru kita tu sibuk, kita buat program nak pergi ziarah esok lepas asar. Innalillah. Dadang. 3-4 hari lepas pun dia memang ahli masjid lah. Dia duduk atas kursi roda situ dia duduk. Dia duduk depan pasar raya. Cikgu Mustafa Ismail, cuba cikgu ingat balik dalam senaga cikgu, ya? Dia rendah, dia fikir ke masjid tu. Dia bahagian RMT ke masjid. Cikgu rajin ke masjid tu. Saya pain cikgu dah tengok dia pakai serban ni. Pain cikgu dia tengok buat bodoh ya aku. Mana ada cikgu pergi sekolah pakai serban kecuali cikgu Allah aku. Masuk PBD pergi ceramah kali-kali pakai serban. Ayat gelah pakai serban tak cikgu? Tak ada. Siapa berani? Bagi kita ikhlas pada Allah Taala. Ya, saya pergi mesorak ke Piah orang marah. Dia kata pakai sokok. Kata sokok ni Endrigo. Nyanyi pun boleh. Lepas tu jadi orang mayang pun boleh juga kata pakai sokok. Saya pakai Piah daripada dulu lagi. Orang suruh pakai Piah, saya pakai Piah. Tu dia. Tak boleh pakai Piah. Ya? Ada boh pada ada masalah pun. Khabar besar tak ada masalah lagi. Meninggal tadi innalillahi wa inna. Alhamdulillah. Ya? Kisah dia memang, kisah dia nak pergi masjid pun saya sukalah. Dia selalu baik dengan saya. Mula-mula dia beli kereta, dia dah reti nak bawa. Takut dia nak mari ke mamang. Saya banyak kerja. Mak dia tolong bawa kereta pergi ke mamang. Aku ada kerja. Mari lah kita kena ke mamang. Masa tu dia beli Toyota lah. Toyota DI. Meninggal dunia. Maka alhamdulillah kita berasa senang sebab dia ahli ibadah. Ahli ibadah. Ahli ibadah. Kita takut kita peceng. Ada yang peceng macam kita peceng ni sibuk dok kenal lagi rumah Allah. Dapat duit peceng, dapat EPS ke, dapat bonus ke, dapat apa ke, beli kebun tepi sungai. Buat rumah tepi sungai pada duk main cakap dengan ikannya. Tak, ikan seluang. Mu ni ayah ke anak? Sebaik kita ni habiskan sisa-sisa peceng kita rumah Allah. Betul lagi?
Maka Allah Ta'ala pilih kita, maka bersyukur banyak-banyak. InsyaAllah. Jadi hidup ini harus dijalan dengan ikhlas. InsyaAllah kita sambung lagi pada bulan 8 cik Ada tak bulan 8 ni? Ada lah. 30 Ada lah bulan 8. Bulan 9 ada lah. Bulan 9 ada 9. Ada bulan 9. Bulan 9 30. Mana ada bulan 9 30? Oh. Dia buat kejut aku. Kita nak ajar dah. InsyaAllah. Malam Ahad ni kalau siapa-siapa surau kosong boleh petik saja dah. Sebab malam Ahad ni saya berada di surau Ketengah. Disebabkan di Ketengah tu masjid dengan surau dekat. Masjid kita satu dekat, surau kat Saigi tu dekat. Jadi adjuster dia kata Abi dak yang naik lah. Kata alhamdulillah lah kabut awal kalau aku naik memang tak ada kat Ustaz Zahar tu. Memang mengoyak awal. Kalau aku naik memang Ustaz Zahar dengar. Lama ni aku pergi mana-mana memang ramai. Mesti tanya orang. Mana tak ada orang surat masjid mana ni? Ustaz Mak Mizan ada surat tu. Oh. Jadi bila aku tak ada, orang pergi masjid lah ke? Oh bijak. Awak ngaji dia. InsyaAllah dia jembong. Kita kena, awak surat ni kena stop lah lagi. Walaupun ada JK kata sejik, surah. Ada juga JK surah gitu. Tak boleh lah. Sebab kata dah, kalau aku pergi surah Ustaz Zahar tak jadi kuliah lah. Tak ada orang. Siang kau orang pergi jual ramai-ramai. Nah. Jadi, siapa-siapa yang berhajat, ya cik, ada sahabat berhajat ke apa? 1 hari bulan, berapa hari bulan, Ahad mana seni ni, kita sembang-sembang pula. Di surah-surah lain lah, kalau ada. Jadi, sekadar itu dulu, untuk mana ni yang baik daripada Allah Ta'ala, kena mari saya sendiri, kita sudahi dengan bacaan tasbih farah dan syaitan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.